Bila buat si Rashid tu, adakah orang-orang daripada KHK sebenarnya yang hasilkan page si Rashid tu? One of our admin. One of your admin. Technically daripada MKSK lah. MKSK macam Amran fans tu MKSK. Nak jadi Rashid MKSK. What else? Malaysian Gag, bukan Malaysian Gag. Dia ada two type of Malaysian Gag. Satu yang politiknya. Tu sekarang tak tahu jadi apa lah Mamat tu kan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Sekali lagi kita kembali ke dalam podcast 2 Sen. Saya hari ini seperti biasa host anda, Boboy CTC. Hari ini kita bawakan seorang lagi tetamu yang saya rasa before ni dah banyak kali saya mention kat dalam episod-episod sebelum ni. Akhirnya kita bawakan dia ke dalam studio CTC FM untuk kita dengarkan cerita dia. Kalau korang ingat lah, sebab dia actually viral juga dekat YouTube Shorts dengan TikTok. Episod yang keberapa aku tengok kita cakap pasal betting dalam dunia gaming. Bila tahu one of dia punya friend, dia punya Dota Circle, made so much money from skin betting. He literally bought a house from that betting money. So this is the guy yang menceritakan sendiri dekat saya, sepupu saya sendiri. Saya perkenalkan saudara Rashdan. Assalamualaikum Adan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up boy? Okay, so sebenarnya hari ni selesa nak panggil Adan ke, Rashdan ke, WDP ke, Pap ke, macam mana? Okay, dia ada banyak nama sebenarnya. Ada banyak nama. Ada banyak nama. So yang last nama yang kita pakai adalah Wadapak. Wadapak. Wadapak tu dia consider sebagai kita bahasa Melayu kan daripada WTF. So okay, dia sebenarnya nak bagi dia PG lah. Bagi PG Bagi kan? PG lah. Takkan macam penuh kan. So dia macam Wadapak. Even ada satu kan sekarang ni apa, siapa penyanyi Chinese tu, Nemwi dengan Namawi. Namawi Dengan panggil Namawi, Nemwi dengan Haris Iskandar kan ada buat satu lagu kan. Apa nama lagu dia? The reason kenapa kita bawa Adan hari ni adalah kita nak cerita, nak dapatkan orang kata Adan punya perspektif throughout your career, because sebab aku technically membesar lah juga melihat seorang sepupu dari KL ada ketika itu kan. Saya hanya anak kampung kan. Setiap kali aku jumpa Adan dekat kampung kan, Mamat dia mesti buat benda lain. Hari ni aku jumpa, Ibi, jom main skateboard. Okay, alright. Next time aku jumpa, Ibi, jom buat MySpace. Next time aku jumpa, dia buat benda lain. So, agak interesting nak tahu your career especially and your involvement towards orang kata online presence dekat Malaysia ni. So, let's start with simple introduction about yourself. Perkenalkan diri dekat kita punya audience. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashdan bin Rusdi. Umur berapa yang umur? 38. Oh, nak disclose umur kan? Okay. 38 lah, 34 tahun. 34 tahun, lahir pada 1990 lah. So, saya dibesarkan sebagai orang biasa, KLian. Dan juga ada cara kita besar tu, kita suka cari benda yang challenging lah. Luar dia unorthodox. Very unorthodox. Sebab our parents, kalau kita ingat kan generation yang orang lama tu semua kan. So bila our parents integrate to KL, even my parents pun membesar dekat suasana KL lah. So from there, dia doktrin barulah. So kita macam kita punya generation apa? Millennials. So millennials transition daripada old generation ke new, dia duduk tengah-tengah. So tengah kita lalu zaman MySpace, zaman begini apa, convert to Facebook kan. So from there I find kita tak nak hidup atau kita nak membesar atau kita ada cita-cita, kita ada wawasan. So from there wawasan tu untuk orang seperti saya yang bukan datang daripada golongan atau group academics. So kita mau to outside curriculum. So from there kita carilah daripada zaman sekolah aku dulu memang rebel lah, macam orang lain main bola semua, tak pun sikit. So aku ingat kau punya kasut sekolah kau, kasut sikit yang gemuk. Kau setiap show off lagi macam apa barang pakai kasut bata. Tak. Aku kasut DC je tak silap aku. Masa tu aku rapat juga dengan cikgu. Okay. Sebab teknikly walaupun aku nakal dalam sekolah, tapi kita rapat cikgu sebab kita ada sumbangan kat sekolah. Sumbangan dari segi apa? Maksudnya wakil sekolah untuk tadarus Al-Quran ke.
And then wakil sekolah ada banyak itu sekolah apa, main bola, bukan akademik lah. So kita banyak sumbangan kat situ. So from there kelonggaran tu budi bicara antara kita dengan cikgu tu. So cikgu tak pandai sangat lah. Seluar dulu aku habis cikang, jahit sendiri, belajar jahit ni. Belajar jahit nak kecil kat sendiri sebab mak tak bagi. Kita masa pergi sekolah tu memang nak pakai seluar cikang tu memang kena keluar daripada pandangan mak bila nak keluar rumah kan. So macam kadang-kadang pakai seluar sukan kan. Sampai sekolah buka seluar cikang. And then kasut kita pakai kasut skate. Kasut skate tu make sure ikut standard issue sekolah lah. Warna putih. Putih. Tak kisah kasut apa. Technically cikgu tak tahu lah. Kasut putih. Putih. Dia memang kasut tu tengok kasut skate, kasut besar kasut skate lepas tu seluar cikang. Dah lah cikang dia nak membezakan cikang rempit dengan cikang kita kita kena lodeh sikit. Kan zaman tu hip hop orang pakai baggy tau. Orang pakai baggy, but then aku tak suka bawa besar. Kita cikang. So dia very unorthodox. Dia buat satu time baru kat sekolah. So from there ada budak-budak ikut apa semua. So technically kita jadi trendsetter lah. Trendsetter kat sekolah. And then from there daripada sekolah lah kau start buat benda bukan. So this kind of spirit yang kau carry on towards your life lah. Sebab my intention untuk buat something tu because of passion lah. Kita minat sesuatu. So maybe our parents punya generation tak berapa faham atau bukan dalam doktrin diorang. So bila bukan dalam doktrin, dia tak boleh nak proses, dia tak boleh nak kata adapt pun. They try to since our parents yang pindah dari KL, dia belajar kat luar. So they try to bawa satu civilization baru dekat dalam family lah. Any parents kan, contoh you belajar kat luar, you belajar untuk apa? Untuk mengubah cara hidup you, betul? Untuk ubah kita punya status or whatsoever lah. Sebab tu kadang even Chinese pun, I nak anak I jadi doktor, why? Tapi mak lagi doktor, mak tak nak jadi doktor. Mak mati-mati tak nak hospital, why? Itu dah dia bawa satu prestige. Alright, so daripada sekolah tu I want to get into macam mana kau boleh mula as a gaming personality, video gaming personality, video game streamer. Tapi yang menjadikan kau upbringing kau untuk kau start streaming tu adalah because of involvement with all this online punya presence. So can you tell us a little bit about that? Okay, because masa tu kita boleh cerita politik sikit. Boleh, tak apa. Okay, kita masuk masa tu zaman GE13, BRU 13. 2012 Aku tak ingat. Dia zaman tu, okay, sekarang Pakatan Harapan kan. Okay, Pakatan Harapan. Previously is Pakatan Rakyat. Betul. Aku one of the sahabat-sahabat lah. Okay, so this is kau punya own disclosure lah. So technically aku sahabat-sahabat for. Okay, masa tu I tengok bersih 2.0, I think 2.0. Masa tu aku sempat join after bersih tu, aku tak sempat join sebab masa tu aku baru nampak. So aku rasa macam curious, kita muda, kita minat benda yang macam radical sikit kan. So I tend to join lah, try to join. Kita try my first rally, masa tu adalah Himpunan Kebangkitan Rakyat, HKR. So from there, Pakatan Rakyat lah. Pakatan Rakyat ni PR, dia consists of 3 coalition lah. DAP, PKR and also PAS. Aku masa tu ada masa tu kita tak dibayar lagi sebab kita semangat rakyat membuat. We're doing it for the masses lah masa tu. Suara rakyat. Suara keramat. So kita join and then kita get to know all these cyber troopers lah. Everything. Kita gunakan pendekatan baru which is social media. Social media masa tu Facebook lah. And then macam mana boleh masuk transition kita pergi KHK. Starting KHK tu. Can you tell our audience a little bit about KHK? What is KHK? KHK tu adalah short form pada kepala otak kamu. So dia kita ambil idea tu, ilham tu datang daripada itu tak meme yang sure lah. Yang ada satu pakai kod. Tangannya tu. Is it Neil deGrasse Tyson tu? Is it? Bukan. Dia ada lukisannya. Meme tu is a drawing. Okay. Pakai tuxedo. Fine, he said fine. Rambut smart. Okay. And then dia macam,
ilmu. So from there anything status yang bodoh-bodoh kan, bawah dia masa tu kita orang punya trademark. Trademark is ambil orang akan hantar all the bukti-bukti screenshot semua kan, yang bodoh-bodoh kan, yang macam tak sakai, yang setengah. So dalam itu from there kita buat caption tu, orang tu punya screenshot, bawah tu mesti ada meme. So from there siap bosan gila pakai meme yang sama. So from there kita tukar dengan skrip. Kalau tak kamu ke mak kau hijau ke. Zaman tu belum mak hijau lah masa tu. Pak An ni start deep kan. Situ kalau tak mak all those but bad it's words more of a commentary on social dekat Malaysia, not specifically in regards to politics. Tak, masa tu okay, kita berfikiran panjang, kita ada wawasan. Okay, after politik kita nak buat apa dengan business. So in the meantime tu, at this time kita pun ada concern dengan kita punya gejala sosial lah untuk belia. So zaman tu kan ada budak pavilion apa. Shout out to budak Evans. Budak Evans. Lagi satu pun Evans dengan sahajalah. Lagi satu. Dia ada dua nama masalah, Evans and something. Aku dah lupa. Kita Evans tak payah tu diorang selalu macam gaduh lah, benda lah. Dia sahajalah. Dia sahajalah. Sahaja tu satu community group lah. Like budak-budak cool or whatever. Kena letak nama kat belakang kan. Macam Adan sahaja macam tu. So from there kita try untuk buat satu yang meaningful lah. Kita bukan macam kita punya motor is tak suka buat perkara yang sia-sia. So kita dekatkan diri kita dengan social belia our dari segi sosial lah. So from there anything yang kita nak menghalang orang, saya rasa some kids, kita panggil kids lah some kids dia suka berpakaian pergi kat sisi yang tak elok lah, buat budaya yang tak elok lah. Kita pun ada budaya tak elok tapi kita buat belakang lah. Kita tak post dekat kita Facebook. Kita tak buat di khalayak ramai. Ada pun di tempat-tempat yang tertentu lah. So tu macam kalau ramai Melayu apa, jangan buat. Itu common sense lah. So kita tak galakkan lah. Tapi kalau you ada common sense kan, kalau you nakal-nakal apa kan, kita pandai lah. Buat nakal tu ada landasan dia lah, ada channel dia. So from there dia akan ikut banyak followers. Dia akan buka satu trend which is kalau you post something, sebab kita before nak post, kita punya policy. Our policy is kita PM orang tu dulu, you remove your comment, your this kind bla bla bla. Your posting lah. Your posting or kita akan expose. So dia I didn't know that is your procedure. Tak ada polisi. Kita faham sebab bila ada masuk dia ada agama. Kita ada jenah agama jugalah dalam bahagian kita. Ada yang menasihati kita lah. Even though I pun tanya a few orang yang ada ilmu bab ni kan. Tapi they understand kita punya matlamat lah. Walaupun ada seorang cakap matlamat tak menghalalkan cara. But then kita ada few ni cara pencegahannya lah. So I think as someone yang older atau ada awareness, kita try gunakan platform lah. Orang kata bila you ada platform, apa Spiderman cakap? With great power comes great responsibility. Itu dia. So kita ada benda macam tu lah. So kita pun muda, kita nak harapkan macam nak susul yang tu. Dapat kita membara kan. Kita nak menentang satu atau kita nak perjuangkan sesuatu. Dia orang yang pemuda ni memang adrenaline rush lah. So kita minta polisi, kita punya amalkan polisi which is kita PM. PM kalau Poyogi last warning. Okay, fine Pak, post. Lepas tu dan kalau dia dah Melayu ke, itu kita punya pendakan which is it works. Sebab bila you dapat hit resistance daripada orang awam serang you punya ni sampai orang tu block, and then ada yang kita orang punya kita panggil macai tu our followers lah. Itu dia punya konsep lah. Itu dia punya dari segi artistik. Kita namakan kita punya followers macai lah. And they macai KSK lah. Macai KSK and they tend to understand, and then dia anggap macam satu cult tu seronok. They have something to kita ada tempat untuk kita letakkan diri kita kan. So even though you kat rumah ke, you tak ada live ke apa, at least you ada some place untuk you bersosial or whatsoever kan. Something to do lah, atau contribution somehow. And then bila kita bagi hit dia dah dapat, dia akan minta tolong remove lah. Betul.
Aku cakap dengan syarat, you bagi balik, saya minta maaf, bla bla bla. So kita pun bila dia agree, kita pun akan screenshot, kita jatuhkan post yang kita dah expose itu, kita upload balik, cakap member yang minta maaf, and then the whole group tu dah stop. Macam dah tak ada attack dia lagi dah. Macam tak ada attack, and then macam ada banyak nasihat dia lah juga. So which is good lah, sebab kita also educate our macam not to harass sangat lah, not to harsh. Dia sekarang dah attack, bagi pressure macam tu, and then bila dia dah pin down dia punya all those things, kita let go. So kadang-kadang dia jadi our haters tu akan jadi the loyal fans. I think I saw ada that transition lah yang aku sempat witness. One of the orang yang asal dia korang bahan, and then turns out dia jadi kaki komen lah lepas tu. Dia jadi supporters sebab dia tend to understand, and then dia rasa sebab kita layan dia bagus. Kita layan dia elok lah. Be professional lah in the first place. Professional, and also treat you as a camaraderie lah. Camaraderie. Itu yang followers lah. So bila followers dah besar, kita buat campaign lah. So from that campaign, kita ada buat humanitarian project lah. Okay. Dia panggil OPS. Macam aku punya trademark masa tu, every time aku nak buat program ke, mesti mula dengan OPS, OPS. Operasi lah. OPS, gelandangan, aku rasa OPS gelandangan tu aku buat dah sampai 5 kali lah. Itu the maximum lah. So from there korang guna power yang korang ada as a platform yang besar dengan followers yang banyak ni untuk buat campaign-campaign kebajikan. Ya, betul. Masa tu yang sempat kita buat OPS anak yatim, and then OPS gelandangan. Itu yang paling terbesar lah. So anak yatim tu kita invite anak yatim bawa tengok wayang. Tengok wayang tu pun actually dia bukan sekadar tengok wayang tau. Kita punya plan untuk buat public awareness, which is kita invite at the same time dia ada banyak jadual dia from one whole day. Dia melibatkan kita punya followers, and then dia starting daripada berkumpul kat surau, our followers, and then tu dekat surau rumah kau ke? Surau rumah kau. Okay. Of course lah, tak, kita nak hidup kat surau tempat kita juga. Kan, nampak dia everything kita includekan semua kelompok, semua aspek atau semua golongan masyarakat, semua lapisan masyarakat kita. So ada golongan belia, golongan karya surau, golongan followers, and then also golongan yang nak contribute funding lah. Contribute funding tu memang kena datang. Daripada dia memang datang. So and then anak yatim, orang yang dia panggil apa, golongan ni, golongan memerlukan lah, nak dibantu lah. Yang dibantu lah. So and then bila dia dah kita kumpulkan satu tempat, yang cantik dia campaign yang kita buat ni is to at the same time, pergerakan campaign ni mesti melalui satu channel masyarakat, so that masyarakat akan nampak. It's awareness punya campaign lah. So kita buat anak yatim tu turun kat surau, naik bas, tahu the curve. Waktu zaman ada curve, curve ke atau curve the curve? Dulu tempat aku gunakan. Okay, so bas tu akan turun dekat betul-betul drop off passenger lah, which is di tengah kelompok masyarakat. In between IKEA Ikano dengan the curve. Yes, tengah tu drop off, and then kan nak pergi curve kan, tak wayang kan, kena jalan the whole the curve punya sepanjang mall lah, sepanjang mall tu. And then bila dah turun tu, kita dia punya prosedur is kena pegang anak yatim. Kita ada pakai baju lah, pegang anak yatim, dibawa anak yatim tu bimbing, bawa the whole sampai pergi Tok Wayang curve. So sepanjang perjalanan tu masyarakat nampak kita punya campaign lah. So lalu nampak semua. So dia akan jadi satu exposure lah, satu orang kata awareness lah. So kita tukar anak yatim, and then kita nak buat ni campaign ni ada tentangan tau. Oh, god damn. Ada tentangan tau. Adakah boleh disclose siapakah yang cuba menentang campaign ni? Pak Dia cakap you boleh program, tapi I nak you punya banner tu you pangkah wayang. Pangkah Tapi waktu korang buat program tu, korang memang ada collaboration dengan pawagam? Tak, program tu kita je form, kita nak buat, and then dia jual tiket diskaun sikit lah. Kan kita minta lah, so okay I nak buat, sebab dia pelik bila I nak beli tu, bila aku nak beli tiket tu, aku beli the whole cinema je. Kau beli apa? Beli tiket the whole cinema. Oh, kau sewa the whole hall lah? Tak sewa, aku beli tiket the whole cinema tu. Cakap ni nak buat apa ni? Cakap I nak buat anak yatim.
Manager dia bla bla bla. Manager dia cakap, okay, aku bagi diskaun lah. Aku sama okay lah. Banyak dia pakai kan. Okay, and then kita hantar, bukan paperwork, technically it's my fault jugalah. Sebab aku inform Karya PJK Masjid Surau, tapi tak proper. Itu satu lah. Sebab what actually from my perspective, aku karya situ. Aku berbakti daripada aku kecil sampai besar. Aku situ. I know their family. Aku buat sebab tadarus muda yang menggerakkan aku. Bukan apa yo, tak, this is kita punya concern lah. Kita punya daripada situ aku okey lah, dia dah marah aku. Aku buat paperwork. Aku hantar dekat JK. Pengurusi surau aku. Kawan bapak aku. Kawan aku punya bapak. So aku radical sikit. Aku bila meeting, aku friend lah. Aku bila friend ketua wanita. So masa tu meeting set up memang khas untuk aku. Kenapa you nak buat kat sini? Jika I nak buat kat sini, simply because of I kerja sini lah. And then I nak buat program lah. I think I consider this as a program pemuda lah. Yang diorang question is kenapa anak diorang tak join. You know what? Including your friend. My friend, you know what? Program yang aku buat masa dapat tantangan tu adalah program yang kelima. Kali pertama, kedua, ketiga, keempat aku ajak, tak nak pergi. Kali kelima kalau aku tak ajak, salah aku. Right. So bila aku cakap itu, aku cakap Efran macam aku cakap sekarang ni, pakcik. Okay lah pakcik lah. Saya ni program saya keempat tau. Anak-anak pakcik ni semua aku macam ni lah. Anak-anak pakcik, saya dah ini ke program kali keempat. Kali kelima, salah saya kalau saya tak ajak. Memang dia tak nak. Benda ni volunteer. So anak dia tak nak. So balik tu anak dia. Bapak dia marah anak. Anak dia call aku. Saya nak join. Tak, bukan. Asal kau cakap itu? Asal dia. Dia marah aku sebab dia kena marah lah for the sake of because of dia kena marah bapak dia tak try marah aku lah. Dia macam why you tak tanya aku. Name drop Sifulan aku dah ajak kau berapa kali lah kau tak nak kan. Kau nak aku ajak berapa kali kan. This is volunteer, I understand. Kita tak paksa. And then yang bila yang memang betul jadi isu sebab yang ramai datang daripada karya daripada luar. Pemuda sebab follower page kau tu daripada luar. Itu satu. Ada satu jemaah masjid lain datang situ. Malu lah. Siapa karya sendiri tak support? Aku seorang je karya situ. Yang lain semua tak ada. Yang lain tak ada. I don't blame all those my peers lah. Aku tak blame diorang sebab benda ni volunteer. Masih busy. I understand. Tapi aku just nak contribute. Aku as karya sini aku just nak buat program. Program. Gaduh lah. Aku menangis lah. Kau menangis? Tak, aku menangis kat meeting tu. Masa tu bapak aku ada. Bapak aku tak boleh nak cakap lebih because of anak kan. Bapak aku cakap tak nak bayar lah. tak boleh bayar sebab saya nak cakap lebih pun dia bagi 2 point lah. Which is Haji Rusdi saya ni lah benda ni shout out dekat dia lah. Dia handle the meeting very professional lah. And then dia cakap okay, kalau saya nak bercakap lebih dia anak saya. Tapi kalau tanya saya lagi sekali, bila pemuda nak buat program, this is the time. Kenapa you nak marah? Halang. Asyik dapat aku mic drop and then aku menangis lah. Aku menangis sebab kita daripada kecil tau kat situ. And then kita contribute, kita nak buat benda baik. And then dia halang. Kalau you nak marah ke apa ke, I don't think aku bukan stranger. Right? Aku bukan stranger. Like selama ni kita kenal, aku hormat all the pakcik. Tapi treatment dia macam aku outsider. So sediam. Aku nangis. Masa meeting tu aku nangis. Saya. How old was you back then? I think 20-ish lah. 20-ish lah. Okay. Habis tu, hari tu from KSK tu aku sebab banyak admin tu dia dah pecah. So Amran fans pun admin KSK. Semua admin tu daripada okay. Would you confidently say that most of the similar punya style page sekarang macam there's a lot of page yang aku rasa dia bukan tiru, dia macam copy structure KHK tu is actually inspired by KHK. KHK is one of the earliest community yang buat something like that, is it?
I think aku berani cakap lah, benda tu adalah kita orang maybe adalah pioneer lah. Satu, and then era zaman tu media, sekarang dah tak guna pakai lah, sekarang banyak pakai video kan, semua kan. So I think ramai dulu, tapi page yang macam tu dah tak ada lah sekarang. So banyak yang buat TikTok apa, banyak yang buat video. Yang posting dah tak ada lah. Tapi sekarang kalau kau perasan, kalau kau masih lagi aktif kat Facebook lah, macam apa yang aku punya observation lah, yang paling aku rasa nampak almost similar, si Rashid. Tapi si Rashid dia tak ambil screenshot, dia lebih pada dia punya commentary, which is I know somehow kau ada perlibatan juga dengan page si Rashid. And then another one yang lebih serious, which is under PW community, Pseudo Science Watch. I think idea tu memang idea tu basically memang ada, nak buat tak nak buat dia. Kadang kita dah terfikir idea, bila orang lain buat, aku pernah fikir idea ni. Dia benda macam tu. Dia punya stigma benda tu memang ada, and then orang tend to nak buat tak nak. Dia semua orang memikirkan benda yang sama, idea yang sama, tapi siapa yang execute. So I think tak ada kena-mengena lah. But then somehow kalau let's say nak kata benda tu tiru ke apa ke, I don't think so. Dia tak ada tiru. For me dia macam inspired lah. Dia macam evolution daripada KHK. But actually what happened to KHK sebenarnya? KHK berpecah lah sebab because of Melayu. Okay, as a Melayu, okay, then elaborate. Macam ni, kita maybe masing-masing ada haluan masing-masing lah. Benda tu tak berkekalan lama. So bila masing-masing ada agenda, bila you dah besar, tak ramai yang akan boleh membesar, and then kumpul brotherhood tu, it's not hard, it's not easy. It's not easy, and then masing-masing ada agenda, ada interest, ada kepentingan masing-masing, dan masing-masing buat haluan masing-masing lah. So we tend to agree to disagree at one point. Contoh macam Rashid tu, dia dapat inspired Be Like Bill. Be Like Bill. And then masa tu meletup sebab KJ retweet. Kita dapat dua offer daripada radio era dengan Hot FM. So kita respon Hot FM reply tu. So kita pergi lah. Masa tu zaman tu Fizi, siapa lagi? Dia punya DJ dia. Fizi and siapa lah tu, long time ago already. Pagi pergi kan. And then I think tu je lah. There's nothing much after that lah. But bila buat si Rashid tu, adakah orang-orang daripada KHK sebenarnya yang hasilkan page si Rashid tu? One of our admin. Technically daripada MKHK lah. MKHK macam Amran fans tu MKHK. Jadi Rashid MKHK. What else? Malaysian Gag, bukan Malaysian Gag. Dia ada two type of Malaysian Gag. Satu yang politiknya. Tu sekarang tak tahu jadi apa lah Mamat tu kan. And then adakah si Rashid yang sehingga hari ni, sebab dia masih lagi aktif sampai hari ni? Seorang je, aku dah tak terlibat. Dia dah kita cut off. Okay, memang dah tak ada kaitan lah yang pada after hari radio tu dia cut off lah. After interview kat radio tu kita cut off. Masing-masing buat hal masing-masing. So from there, before collapse tu, before buat hal masing-masing tu, I tend to take some views with me. Itu yang datang idea untuk buat streaming game tu. So this is like dengan kau punya influence yang ada dekat online presence, kau nak convert dia untuk kau punya era baru kau, which is as a video game streamer. Before that dia ada minor phase lah, fasa yang sementara, which is aku ada buat NGO nama dia Project Marhain. So Project Marhain. Marhain lah. Marhain Melayu. So from Project Marhain tu kita orang dapat studio satu building, bukan satu building lah, satu floor studio. Tak yang drop lah. Apa itu dah cerita tu kurang best lah. Bagi aku adalah sejarah yang kurang best lah. But I take the fall. I take the blame. And also I admit there is some mistake or error that I have done from my side lah, which is aku lack of professionalism, atau I think kelemahan aku adalah untuk menguruskan bisnes. Aku ada kelemahan kat situ lah. Aku boleh buat branding, marketing, aku boleh buat betul kejap, insyaAllah. Aku kalau ada formula lah, kita tahu apa kita nak buat, and then kita tahu macam nak reach certain goal atau certain target dalam timeline tu. And then aku ada masalah untuk konsisten kan, which is how to handle. Sebab everything kita buat, dia akan jadi bisnes. Tapi aku tak ada kepakaran tu. Kalau ada pun susah. Kita nak hire orang pun macam tu, aku nak hire kau. Ada kau buat free? Tak. Kau nak tanya berapa gaji? Betul. But aku offer
Tak, kau buat. And then ada cut, you potong lah sendiri cut you. You suggest aku. Aku tak tahu. That's why I'm asking you. That is where the mistake begin lah. That is mistake lah. So from there, I think soalan nak belajar lah. Pergi sekolah belajar. Pergilah universiti. Belajar lah sampai habis. Kau dapatkanlah degree tu at least lah. And then afterward, after that collapse tu, okay lah. I think sebab masa tu dia ikut dengan GO lah, dia related lah. Alright guys, sekali lagi kita nak bagi tahu sponsor untuk segmen podcast 2 Sen ni tak lain tak bukan of course FXGT. So kalau korang nak tahu, FXGT merupakan brokerage yang menyediakan platform untuk korang trade CFD alatan kewangan. So nak cakap pasal alatan kewangan ni, macam-macam yang FXGT sediakan seperti forex, gold, kita ada metal-metal yang lain, cryptocurrency, kita ada stock, commodities dan bermacam-macam lagi. Dan kalau ini adalah kali pertama korang register account trading korang dengan FXGT, korang boleh claim $30 no deposit bonus sebagai dana permulaan untuk korang trade bersama dengan FXGT. So jangan tunggu, jangan buang masa lagi, register menggunakan link yang ada dekat description sekarang dan claim $30 no deposit bonus anda. Thank you FXGT kerana sponsor podcast kita. Kembali bersama dengan tetamu kita. Watch out. Alright, so kembali lagi kita bersama dengan Adan. Kita punya tetamu untuk hari ni yang lebih dikenali sebagai WDP, Wadapap. Okay, tadi kau dah explain juga nama Wadapap tu, asal usul dia kita PG-30 kan kepada something, and then kau gunakan nama tu since kau punya earliest online presence kau, which is dalam community KHK dan sebagainya. And then sekarang ni kita nak bercakap pula macam mana boleh bermula kau punya penglibatan dalam video game streaming. Okay, aku masa tu belajar kat Unicell. That was my first experience main Dota lah, Dota 1. So from Dota 1 tu kita dah ada basic knowledge berkaitan dengan Dota lah, and then muncul Dota 2. After that Dota 2 tu I sebab aku bukan gamers tau. Aku bukan gamers. I think but then at the same time aku ada upayaan untuk bermain game lah. And I find it interesting sebab aku suka main dengan orang awam. So bila main dengan kawan tu apa semua, I think trigger okay. Sebab I think masa tu kat Malaysia tak ada orang buat lagi tau apa live stream ni. Ada dekat Twitch platform Malaysian dekat Twitch. Twitch start 2012 kan, kalau tak silap aku. I have no clue. I have no idea berkenaan dengan Twitch. Tapi what I know is Twitch memang ada platform, international platform lah. Even though of course ada Malaysia yang stream kat Twitch lah. Or YouTube masa tu tak ada live lagi. Dia more tu montage lah. Macam PewDiePie tu dia punya pioneer lah. So aku dah ambil few indirect input atau the idea. Kita nampak PewDiePie pun aku tak follow, tapi sebab dia punya montage tu aku suka dia punya reaction. And then bukan dari segi editing video tau, tapi dia punya reaction. Dia bring entertainment value. Macam betul. Kalau kita zaman kita kan kita selalu tengok, kau sebab kau anak sulung kan, mungkin dia tak boleh relate lah. Tapi aku sebagai adik bongsu, aku selalu tengok abang aku main. So ni macam tengok abang aku main game, duduk macam couch gaming dengan dia. Betul. So kita dapat idea tu, okay, aku nak main game ni, aku tak perlu, aku tak nak main. So what can I offer? So from there cakap, okay, aku ada PR, which is public relation aku dengan orang-orang awam, senang untuk communicate atau try to get reaction for some type of people. Contoh ada orang sengal kan, aku try trigger sengal dia. Sengal dia, dan dia ada orang kata shine. So aku gunakan kesengalan orang tu untuk go through the game tu. So dia punya props is dengan orang. Dia bukan gaming tu is a tool tau. Tapi dia punya props is orang keliling aku. Kalau kau tengok Soviet Wumble kenal? Dude, come on. Soviet Wumble the best. Aku ambil sebiji format. Format Soviet Wumble tu aku ambil sebiji format. Sebab aku buat research dulu. Okay, kalau aku nak buat content ni, aku kena cari. Lalas nampak Soviet Wumble. So Soviet Wumble tu, dia ada Cyanide, dia ada setiap player yang dia main tu. Nama, ada ni, ZF Clan nama ZF Clan. Zero Clan. And then from there I think okay, I can go. Sebab aku memang the way aku interact dengan aku punya audience, followers KHK tu, kalau jumpa kat event kan, orang tengok jumpa macam kau dah kenal lama tak, baru jumpa ni. Tapi bila orang tengok tu macam korang dah kenal lama lah. Sebab I tend to break the ice atau buat orang tu, let's say, tak kisahlah apa kau punya style pun, kau orang yang macam mana pun, aku boleh
bagi shine kau punya personality tu. So I think that is my strength lah. So from there aku cakap macam mana aku nak start. Aku PC tak ada, tak pernah main PC. I have no knowledge at all about PC. At all. Ni kalau ada pun sikit, ada few member tu aku bukan gunakan lah. Kita ada member, kita outsource member tanya, kalau aku nak main Dota tu dekat PC ni, apa dia punya setup PC dia? Oh macam ni, I don't know dia cakap apa kan. Aku tak tahu cakap apa. Technically I don't give a shit sangat, tapi aku receive all the inputs tu. Okay, you kena ada at least processor i3 minimum lah, i3 4th gen or whatever. Zaman tu aku tak ada RTX lagi tau. Aku akan GTX paling top, yang paling aku rasa mampu beli adalah 7 series lah. 7 series lah. I'm not sure lah, tapi aku ambil medium spec. So aku propose kat mak aku. Terima kasih Cik Riza. Kau berani kau. Aku sebab masa tu my mom dah, you nak apa ni? What do you want? Kau nak buat jadi apa ni? Okay, to be live streamer. My mom have no clue, but I think deep down my parents know my capabilities lah, my ability, and dia tahu. Cuma dia orang nak guide pun they have no clue apa benda tu kan. Nak buat research pun that is not their generation punya thing. So and then my mom agree aku buat set up bank account masa tu, buat AdSense, Google AdSense punya account untuk YouTube kan. So masa tu aku ingat aku gunakan YouTube untuk just for upload. Aku technically aku masa tu tak fikir pasal Facebook lagi. Aku try YouTube lah. YouTube, and then cakap no, YouTube you tak boleh gain order, contoh macam kau kan. Kebanyakan Malaysian kat Malaysia ni, yang banyak diorang pakai adalah Facebook betul. Before TikTok lah, Facebook. Kalau let's say aku bagi link dekat Facebook, okay, let's say aku stream kat YouTube sekarang kan, aku share dekat my account dekat Facebook, aku tengah live stream sekarang, please click the link, dia akan redirect kau dekat YouTube kan. Kau akan klik tak? Tak. Klik tak? Tak, aku pun tak klik. Kalau kau tanya aku tak klik. So how? Macam mana kita nak counter, atau macam mana kita nak buat people atau orang Malaysia untuk support kita? Sebab kita tak boleh, aku realistically speaking lah, my knowledge masa tu, Twitch is for international. Kita cakap English pun, contohlah kalau kau cakap English pun macam mana pun, kita orang Asia tau. Dia dah. Masalah kau tengok kau, akan klik tak? Dia don't give a shit. Dia macam ada chance, but the odds are very high. Tak ada. Very low. Tak, bukan tu, delusional. Bagi aku dia ada satu benda yang delusional lah. Especially for back then, bila awareness pasal ni tak ada. Kau jangan berapa lama kau nak grind. Kita ada matlamat, kita ada target. And then how long you nak grind? How long are you willing to stream to 0 viewers? Sebab aku dah ada audience tau. Macam mana aku nak convertkan audience aku untuk pergi kat aku punya platform, untuk support aku punya brand ni. So masa tu aku buat research apa semua. YouTube tak boleh. YouTube kalau you edit video, aku nak kena ada skill editing. Aku tak ada. Aku boleh belajar. Aku offer something lah. Let's say budak tu tak ada exposure, I have the numbers. Tak ada. So like it or not, itu adalah dia punya win-win symbiote punya relationship lah. So it's a win-win. I give you exposure, and then sekarang you kena follow my rules. Dia pun kalau ada orang nak available, hantar kau. Aku macam ni, people come and go. Simple, people come and go. You tak nak, take it, leave it. Aku ada banyak option. Kau sekarang ni, aku pick orang lah. Aku tahu orang tu tak ada option. Tak, we have to know lah. Kita nak do something, we have to know. Okay, and then back to cakap tadi. Macam mana nak direct orang pergi platform kau? Okay, macam mana nak direct pergi platform tu is okay, Facebook masa tu aku try and error tau. Sebab aku dah nampak Facebook boleh live lah. So how am I going to do this? And then masa tu aku jumpa XT, aku buat my own research lah. And then aku dah minta mak aku before that Pak cut, kau kena rewind balik. Aku stream kat CC. Okay, aku ingat. Okay, I think aku remember one of the earliest stream kau dekat CC. Macam mana kau boleh dapat access stream kat CC waktu tu? Okay, stream kat CC, kau masa tu webcam kau kena beli sendiri. Sebab ada CC yang ada webcam, ada CC tak ada. So kebetulan dapat aku tu ada CC ada webcam. Tapi webcam dia
murah I think below, aku tak tahu jalan apa, aku sebet lah memang kerat jari bawah RM10 lah. So bila webcam tu dekat bawah monitor tu dia punya view macam ni tau. Macam ni tau. Okay. So macam mana aku nak kata, aku kena pergi lah, aku kena alihkan webcam tu pergi dekat PC sebelah. Saya tumpang okay, kita tumpang. Aku beli lah external USB untuk, sebab dia kecil dia pendek tau. Pendek, aku beli external USB. Kebetulan yang main tu member kita kan. Kalau tak orang akan nampak kita view. So daripada kau kena satu hasta daripada view baru boleh nampak ni tau. Okay. Baru nampak ni. Kau tak hidung kau sini hidung loh. So from there aku grind, and then aku kebetulan masa tu dalam community Dota aku guna KSK punya influence juga. So people tahu lah, sebab diorang tahu aku kan, kalau kau join satu community, kalau kau tak kenal nobody, you will remain as nobody dekat bawah lah, macai lah. So macam mana you nak kau tu, sebab you need to know macam mana kau nak climb, express. You need to be somebody, atau you have to be vocal about it lah. Atau let's say aku post setiap hari, orang cakap dia ni smart lah Mamat ni post setiap hari, tapi at least kau kenal siapa smart tu kan. Kan tiba-tiba kau VVB kau siapa Mat, yang at least yang annoying tu at least kau kenal dia. So aku tak nak jadi yang guna style annoying lah. So technically diorang tu orang yang someone yang dalam high hierarchy dalam community Dota Malaysia. Shout out to KD2M. KD2M. Okay. So dalam KD2M tu dia punya Pak Andi dia punya kepala dia adalah nama dia. And then Master Ramen. Sebenarnya nak kenal dia personally lah, Master Ramen. Tapi Master Ramen more to on blog site, blogging lah masa tu. Apa nama dia, e-sport Malaysia. E-sport lah, apa Isukan tu Master Ramen je lah. And then aku kena gunakan platform ni untuk letak aku punya views kat situ. At least aku share something, orang tend to click over there lah. So at least orang dalam community tahu aku stream kan. So from there macam mana kau dapatkan, let's say kau kena spend duit untuk kau main kat CC betul. Main kat CC bukan sejam dua. So tu aku tak kerja apa semua kan. I spend 24 hours sometimes dekat CC, 48 hours kat CC tidur. The grind is real lah. Maksud aku memang committed. Ini kena start. Aku bukan jenis yang okay nanti kita buat part time lah, kita buat partly lah. Tak. For me, my mindset, you nak buat something, you kena go full. You bila part time, contoh you ambil, kita gunakan, this is formula aku lah, 70-30. 70 is contoh kau kerja full time, kau ada angan-angan cita-cita kau untuk jadi gamers, tapi tinggal 30% part time lah. 30%. Bila kau dapat result 30% tu? Sebab kau fokus benda kau tak nak 70%. So I tend to guna 100%. Alang-alang tak kerja, buat lah. Apa 100%. You are in a situation yang kau ada that space lah untuk grind tu. Kena ride or die lah. Kau kena YOLO lah. YOLO, langgar. Sebab aku memang dah biasa langgar. Aku tak ada disiplin. Langgar. Aku don't give a shit. Aku langgar. And then masa tu kena CC Mineski tak? Of course. Okay. Come on. Mineski was owned by Kenchi Yap. Kenchi Yap tu is the owner lah. So Mineski tu is from Philippines. Dia bertapak ke Malaysia, dia perlukan satu bumi putra which is Kenchi Yap lah. Kenchi Yap is the owner lah. So from there aku propose from KD2M Ramet KD2M aku propose, bukan Kenchi Yap directly lah, tapi ini Pak An blank nama ni. So aku minta si propose dekat ni, aku akan promote dia punya CC ada banyak franchise. Ada dekat Bandar Tasik Selatan, ada dekat Sungai Besi ada. Sungai Besi orange. Sungai Besi ada sebelah LRT. Aku tahu aku pergi situ tiap hari kadang. Aku tahu Sungai Besi sebab ni Mushi selalu training kat situ tak? Mushi waktu tu orange ke Titan zaman-zaman tu lah. Aku tak. Mineski for life. Mineski. Okay. So Mineski masa tu dekat Gombak ada dia punya franchise banyak lah. So aku offer dia, aku tour maksud aku tour CC ke CC. Oh, kau stream kat every CC.
kita tak terfikir lah. Kan dia bijak kan? Dia ada kad lah. So from there aku cakap, macam mana aku nak outsource benda ni? Macam mana aku nak dapatkan sisi daripada aku? Aku boleh spend duit untuk makan dengan ni je lah kan. Duit sisi berjam-jam walaupun package murah. Tapi dia duit lah. Duit tu boleh buat makan. Kan kalau nak spend sisi, spend makan, rokok kan. And then penting tu rokok in between games kan. Lagi-lagi kalau Dota penting. Stress. Tak, Dota penting. Dia peak hero, sub kat lo. Game dah start weh. Siapa yang tak isap rokok tu stay dalam lah. Weh, game dah start. Oh, semua yang isap rokok tu stay dalam kan. So budaya Exorcism masa tu bila sikit ada Sitat Sisi ada punya geng tau. Aku kenal lah geng Sitat Sisi tu. So dia kawan lah. Dia sebenarnya yang main Sisi, yang ada kawan ni sebenarnya seronok sebab main sekali tau sebenarnya. Dia bukan sebab main geng kat Sisi, tak. Dia mau tu, kadang kau tengok member Dota mu bodoh ke, noob ke. Noob lah, tapi asal dia main sekali sebab kawan kat Sisi. So kawan kat Sisi, kawan isap rokok apa semua kan. And then satu kebetulan aku kenal ramai top player Dota. Daripada Dota 1 semua. Shout out dekat siapa nama dia? Allah. Apa nanti lagi ingat. Malay ke Chinese? Malay. Apa nama dia? Allah, Malay dia, orang Kedah, lupa. Dia pro, dia power gila. Dia main aku since daripada aku KSK. Tak kenal. Dia very discreet lah. And then bila aku dah offer, dia agree. Dia bagi satu card unlimited. Dekat mana-mana sisi Messi aku pergi dapat Messi. Dia technically bukan limited. Dia bagi 100. Dalam tu ada RM1. Tapi kalau dah habis nanti bagi tahu. Dah habis bagi tahu. So aku main, and then from there dah yakin lah kita ada numbers. Then baru kita boleh move to the next phase, which is kau kena ada setup. Sebab to setup tu aku baru propose mak aku lah. Sebab tu aku kena berani lah. So maksudnya lepas kau dah grow kau punya account dengan stream kat CC ni, baru kau actually nak boleh set up kau sendiri. Sebab kita tak boleh. Sebab kita bukan gamers. Kita bukan tahu pasal PC apa pun. Kita tak pakai lama. Kita everything yang kita buat mesti ada sebab. There is reason. Mesti ada reason. Tak ada yang buat perkara yang sia-sia lah orang cakap. You nak buat something, even duduk sekali you yang buat, jangan jadi perkara tu adalah perkara sia-sia lah. So I tend to propose my mother agree, and then dia set up PC. Aku beli mid spec yang aku boleh stream, boleh run Dota dengan CSGO, that's it. Ada game lain-lain pun masa zaman tu I think boleh run lah, sebab aku bukan nak grafik sangat pun. Aku bukan commentary nak buat apa walkthrough ke tak. That is not my strength lah. My strength is to play together with all the followers lah. So from strength there, kau adalah untuk pergunakan kau punya teammate dalam game lah. Teammate and also audience. Apa yang aku promotion, apa yang aku promote is aku offer dekat KDTM juga untuk main sekali lah. Sebab kadang-kadang kadang-kadang orang suka bila dia appear dalam stream orang lain tau. You shout out nama dia. Dia petik nama aku lah. Itu adalah one of the element lah yang macam kenapa orang contoh kalau kau live stream, contoh kau dengar radio lah, orang petik nama kau. Macam tu kan. Of course dia similar. So bila similar tu aku dah start stream kat rumah. Problem dia adalah waktu malam orang tidur. Tak boleh jerit. Itu dah potong sikit. Sebenarnya mak aku kadang-kadang mak aku orang tidur lah. Tak, mak aku tak ada. Dia I think they even do support. They not really it's nothing to blame lah on her generation, which is malam kalau waktu tidur. Malam waktu tidur. Rumah tu kan. Rumah aku bukan studio, rumah aku bukan ada soundproof. So aku pula jenis gila. Kakak gila. And then duduk mencari-cari apa tu semua kan. Itu that is my brand lah. So aku nak kena atasi lah. Macam mana aku nak stream bebas? Aku nak all out. Slow idea stream house. So for aku ingat waktu zaman ni, waktu kau cerita dekat aku, I think you are one of the earliest yang perkenalkan konsep stream house. Dia dah buat dekat luar negara, tapi dekat Malaysia tak ada. Tak ni. Aku back kena jadi tak ada orang buat. Waktu tu aku dah lah masih muda gitu, aku rasa benda tu macam wow. Ini idea luar biasa. Tak, sekarang macam ada air galak siapa semua kan yang duduk satu rumah kan. So benda macam isap kan. Technically aku tak cakap aku pioneer, maybe the idea tu memang dah ada from the outside kan. From luar negara dah ada dah. I try to implement dekat sini lah. Tapi masa tu adalah something yang very tabu lah. Tabu gila.
Gila lah. Aku Lama. rasa zaman aku first year architecture 14, 15. Lepas tu Twitch 2012 tau. then aku nak kena tak seronok lah, kena slow kan. Apa benda, aku bukan main game bisik-bisik kan. Aku main game yang huru-hara, CSGO and everything. Even kalau aku main scary pun aku jump scare memang aku try to, aku tak takut. Aku bukan jenis penakut tau. Kau campak aku hutang, aku liduk, aku tak kisah. Setan pun takut aku. So dia macam aku try to immerse dalam situasi tu. Dia lebih pada kita dengar sound tu je. Hantu tu kita tak takut. Kita tak takut dia punya entity tu. Kita just takut kita immersing kan dalam suasana game tu. Kita try jadi terkejut apa semua. So aku bagi that kind of reaction. Orang suka. Pukul lah. Marilah. Pukul lah aku. Pukul lah. Berani marilah. Kau marilah. Azan lagi. Lepas ni nak kena buat apa? Tolong aku bodoh, tolong aku Aku ada interaction dengan komen lah. So bila komen kau berjalan-jalan tu akan menjadikan traffic. Bila traffic kau tinggi, kau akan appear dekat newsfeed. So itu Facebook punya algorithm lah masa tu. And then luar idea stream house tu, tanya mana aku dapat rumah. Mana kau dapat rumah? Tapi aku tu kat Kajang kan. Kajang. Rumah tu kawan aku punya wife. Kau punya wife. Aku kawan dengan wife dia. Okay. Aku try bodek sebab dia kaya, dia software engineer. Tapi rumah tu kosong lah. Rumah tu fully furnished pakai. Dia tapi tak duduk situ. Fully furnished tapi duduk tempat lain. Aku cakap, alah kalau mak ni tak pakai, kita pakai lah. Nanti further notice lah. Kalau nak keluar. Nanti nak gunakan that kind of resource lah. So, okay mak. Tapi member tu cerai. After dah settle semua ni ke? Tapi luckily aku memang dah kawan dengan wife dia. Okay. So, aku still boleh proceed dengan projek tu lah. So, bila aku nak implement tu, orang masih tak, dia macam nak cakap, masih tabu lagi lah by that time. tabu. Orang tak nak, dia tak nak keluar rumah. Dad ni tak nak keluar rumah. Aku ajak keluar pindah kan. It's something yang very, dia nak kena fikir. Sebab aku payung everything, A to Z payung. Aku dapat duit. Rumah tu 3 tingkat. Rumah tu, kau masuk, kau tengok dari luar 2 tingkat tau. Masuk dalam, dia ada 3 level bawah. 3 level bawah. Dia macam ni, kita masuk rumah tu, kau dah nampak separuh. So, ruang tamu, atas tu ada dining hall. Atas tu ada 1 floor setengah untuk kau letak living room ke whatever. Atas tu macam 1 bilik, macam penthouse. Bilik aku seorang memang bilik sultan lah. So, rumah tu besar. Rumah besar gila. Rumah tu besar. Ada 2 bilik besar. So, ada seorang shout out dekat semua hitam, Net Gaming Malaysia. Okay. Dia YouTuber, dia duduk situ lah. Dia try to untuk hidupkan gaming house lah. I anggap dia support lah, being supportive as a community. And then aku rasa dia trust aku. Dia percaya kat aku. Dia go and then I open table cakap, whoever yang nak main game, yang nak try and error untuk buat ni, nak main game full time, jangan risau pasal rumah apa semua, makan. Kalau rasa kalau aku still berkemampuan, aku payung satu rumah. So ada 2 orang lah masuk situ. 2 orang masuk situ, aku lantik dia as a manager lah. Kerja kau send email, dapat email feedback, just get through me. Aku akan assign template kat kau untuk kau reply lah. Tapi budak tu pun tak berapa faham. I open lah. Aku terbuka untuk kita belajar sama-sama. Sebab aku try to inform budak-budak dalam community gaming industry bukan melibatkan kau main game saja tau. Dia ada banyak banyak peluang tempat lain. Maybe sebagai editor, maybe sebagai manager. Because this is like the earliest exposure in local scene. Waktu tu tak pernah lagi ada orang buat. At this point sekarang ni, kalau arguably lah, orang kata dah a lot of organisation yang memang dah establish. Toda ada, kita ada RSG apa semua. Diorang dah A to Z kopi. Tapi this is like before that. The first one. Memang tak ada fun. Memang tak ada fun. Kalau kau nak minta fun kat orang, orang macam cakap, apa ni? Boleh jadi ke ni?
Apa ni? Even dekat luar negara waktu tu pun people are still struggling to convince other people yang pasal we can make money from this industry. Waktu tu aku rasa yang paling memacu lah, aku rasa bagi dia laju bila Valve start bagi price pool yang million. So baru orang nampak macam shit, we can make money out of this. So kalau aku tak nak bayangkan lah frustration waktu tu. Kalau sekarang ni orang akan faham. Kalau back then memang crazy lah. Crazy. And then bila dah try tu, kita dah start mula fikir pasal fight duit. Macam mana dapat duit? So from there, aku thankful lah. Thank God gila dekat AVF Gaming Freak. Oh yeah, keyboard. Dia buat everything. Dia buat peripherals kan mostly? Dia AVF Gaming Freak tu is a different, I think, branding. Tapi company sama, AVF Technology. Kilang dia kat Puchong. Dia buat macam-macam lah, apa kabel ke whatsoever yang berkenaan dengan PC lah, komputer lah. So from there, of course lah, dia tak akan bagi duit, dia akan bagi produk. So masa tu aku buat keyboard review. Aku tengok ada lagi tu video tu kat YouTube. Itu full. Aku tak pernah tahu pasal review apa-apa. Aku YOLO. Aku minta bagi keyboard, aku buat. Aku bagi hari tu. Aku kat video tu sebab kau share dekat Facebook. Aku tengok kau ambil cawan tu kutu raya dengan keyboard tu. Tak kira. Masa tu aku I trust AVS. Sebab AVS tu bukan produk yang tak bagus. Dia bagus, sangat bagus. Cuma dari segi branding, of course lah, orang kalau nak gaming kena ni, AVF is, for me, AVF is a local product. Even though in China whatsoever, tapi dia local company. And then dia adalah option bagi gaming punya equipment. Yang affordable. Very affordable. Very affordable. Keyboard dia sekarang pun dia ada keluar mechanical lah. I think not bad. Dia bagi, sebab bila aku silam air tu, aku sekejap, okay, tak dapat ni, I minta keyboard baru Dia kata okay. Tenap, elok. Keyboard tu dia pakai. Dia pun tak percaya tu. You macam tu lah. Dia pun tak percaya. Sebab dia cakap water resistant itu. Sebab aku nak gunakan ni as punchline lah. Punchline untuk keyboard ni boleh tahan air. I will prove them lah Betul lu hidup aku tu. Bila kita kisah kan, kamera aku tak cik muka. Masa tu aku tak cik muka. Aku macam bila itu tadi aku proud lah sebab aku represent that product So aku forward kat video kat orang tu. Tu continue akan bagi produk, everything. Bila keluar baru dia berinform. Dia bukan review, technically kita pakai for review. Sebab tu bila kadang kau perasan ada seorang sekarang ni dia stream, dia pakai green screen kan. Aku prefer tak nak. Sebab aku nak buat product placement. Macam ni. Masa tu kalau aku nak minta benda sebab aku display benda macam kita propose lah. So aku ambil that kind of element untuk dalam film house tu. Aku dah set up mindset aku, ada nak letak 3 brand sebab satu ruang tu untuk podcast. So aku product placement kat situ lah. Everything product dia. Aku pinjam produk dia berapa banyak, letak sampai satu almari yang dia buat podcast, dia makan pizza whatsoever. So tu adalah selling point aku. Aku YOLO ni, aku tak tahu bisnes apa semua. Aku assume benda tu is jadikan satu market product. It's gonna work. Bagi tak, theoretically kau kena percaya benda tu jadi tak, kau kena dia panggil apa, placebo effect okay. Kau kena bagi placebo. Kau manifest and tak, kita kena bagi orang tu jadi placebo effect Aku kena manifest. Jadi tak ada. Aku tahap tu chances dalam risiko tu 1% untuk berjaya, aku ambil. Kau kena ambil. Sebab you have no choice. Either this or that. There's no such thing as in between. You play safe tak apa-apa. So ala-ala kita buat, try and error lah. And also aku jenis, kita betul first time buat. And I think bila fall tu, I think dia bukanlah satu kesalahan, bukanlah satu kekalahan. Dia adalah satu, orang kata, tambah nilai. So tambah nilai, dia akan bagi kita satu input. We have the data now. Kan, kalau teori dia dapat data. So teori tu you implement, you execute, jatuh dapat result dia. Jadi tak jadi, it's a data. So from that data, you try to improve lah. Okay, what are you going to do next? So from there, aku dapat dengan Kitaman. Kau pernah dengar Kitaman? So Kitaman aku minta PlayStation. Lepas tu PS4. Dia tahu sewa PS4. PS4 dengan aku minta dia power 5
5 monitor. Masa tu aku try approach untuk buat e-sport. Event e-sport. Bukan event, team. Oh. So buat maksudnya WDP punya own team. Yes. Untuk game? Aku nak try masuk semua. Tapi tengok mana yang ada market, mana yang ramai orang kat CC kan. Gitu aku ambil. Aku aim. Masa tu aku ambil game apa, MAT. Saya tembak. Yang mana energi kan. Game apa lah? Aku tak tahu. Tak, sebab CC aku tu, Mana ada depan lah maksudnya. CC aku budak-budak dia represent Malaysia. Budak-budak yang main game tu represent Malaysia tau. Represent Malaysia tu game tu. Menang, bye. Aku jadi manager dia tu. Aku confident aku gunakan that kind of element. Aku jadi manager korang. Menang in China, menang. aku tak pergi China. Aku tak pergi sana sebab dia kena funding sendiri lah. Dia cuma sponsor 5 orang je. Tapi aku gunakan that opportunity tu. Aku manager tim orang. Ada piala tu aku usung sana kemari lah. Aku usung. Lepas tu aku guna, aku cakap, aku yakin sebab aku ada data depan mata. So aku cuma nak implement. So implement WDP. My plan is untuk dapatkan banyak aksesori dekat tempat yang banyak, tempat berlainan. Bukanlah satu tempat. Monitor kat sini, aku nak power graphic card atau CPU kat kedai ni ke apa. Collect jadi satu setup untuk 5 PC untuk bagi budak-budak ni training. From that training kita akan buat dia punya marketing lah. So dia marketing tu kita post ke apa ke. Through that lah. Benda ni technical sikit. Aku nak explain pun dia benda tu YOLO gila kan. Aku YOLO. Dia macam boleh ni gerak lah. Boleh. Sebab kita yakin at least daripada tak buat apa. Itu adalah satu usaha lah, one of the usaha. I think I take it as kita punya ikhtiar. So bila you ikhtiar, waktu tu apa lagi organisation kat Malaysia yang ada team e-sport? semua dah power orange semua. Itu bukan level aku. Ya waktu tu ada orange, ada aku rasa yang Mineski tak ada team ni. Mineski waktu tu kalau ada pun dia dekat Filipina. Tak ada team ni. Tak ada team lagi waktu tu. Ada Filipina. So you can say confidently that even yours pun waktu tu one of the earliest jugalah dekat Malaysia technically. Yang try tu untuk handle as a professional as possible. I pandang dari sudut tu je lah. Maybe daripada corporate punya standpoint kita tak ada lah. Who is that? But you tried lah. I try. Kita try. So sebab kita tahu kita main game ni tak selama-lamanya. What are we going to do after that? Bila ada orang, kita tahu Malaysia ni kita sekarang naik, esok lusa orang naik. Next after apa kita buat? So from there aku buat satu community group Streamer Nest. Yes. So Streamer Nest ni masa tu aku dah scout lah. After aku stream, aku tengok dekat dalam group. Even dia banyak technical ni. Masa aku stream tu, aku dah buat satu community group tau. Malaysia gaming community. Aku buat collect semua orang, invite masuk dalam tu sebab itu adalah kita punya penggerak nanti. Itu adalah kita punya backbone. So sebab kita nak share kat, masa tu aku kena share kat macam-macam group. Group mak janda lah semua. Tak share. Yeah, back then the trend is kalau kau buat live kan, share ke sebanyak group yang boleh blast kau Kena block today tak apa. Today aku post, esok kena block, I don't care as long as kita dah dapatkan traffic atau orang dah ada. Tahu. Nampak lah. Kita punya advertisement tu dah nampak lah. So masa tu aku blast kat semua group and then create satu group. Kita akan promote lah. After this korang boleh masuk group tu sebab kita orang all our streamers yang aku recruit ni korang akan dapat notification dalam group tu. So please aku masuk. So group tu dah ramai and then setiap malam aku recruit siapa yang live stream kan. Live stream tengok Mamat ni bagus, tarik. So aku nak sebab technically lah aku rasa itu aku punya apa yang aku nampak my vision. Corporate dengan gamers, siapa nak control? Kalau you tak control, you tak educate orang untuk sebab kita tahu kita tak lama tau. Kita tak lama. Macam mana how we going to sustain in the industry bila you dah lapuk.
Betul. Apa you nak buat? You tak tahu. Maybe on the long run we don't know. Tapi itu apa vision aku nampak lah. Vision so far lah. So bila aku rekrut tu aku try beritahu orang, okay, lepas ni kita bentuk satu kumpulan, kita akan start cari sponsorship. Bila sponsorship tu dia orang akan approach kita lah. So through that approach kita cakap masa tu aku start dengan Pak An, believe aku nak name drop tapi aku tak nak betul siapa. Ni Streamer Nest punya member lah. Sebenarnya saya member, the earliest member masa tu 5 orang. Aku paling ingat sebab aku selalu main dengan dia. Ada and then ada few, diorang ni banyak susah, ramai yang degil. Tapi I don't blame them sebab people kadang ada self interest lah kan. Dia tak nak terlibat tapi dia nak exposure, dia tak nak terikat. Dia assume kadang dia bergaul dengan kita just nak ambil bau lepas tu caw. So aku takkan bagi benda tu. Aku kalau boleh kita conduct community tu dalam bentuk yang profesional lah. So dia ada kawan dia sebab dia daripada Garena. Dia kerja dia kerja dengan Garena. So kerja dengan dia tahu how to handle professional lah. How to handle corporate atau business. I think technically sebab dia budak pandai, budak ada degree. Belajar habis. Okay. So dia boleh handle, dia ada pengalaman lah dalam gaming punya industri. Dia memang I think dia ada pengalaman and also dia talented. And then we try to discuss pasal dia. And then siapa pengarah Cina Malaysia tu? Pengarah ni David Teo invite kita orang masa tu live stream first main game hantu. Malaysia punya game hantu kot. So bagi action. Dia live stream dekat Metro West kan? Metro West. Metro West. Betul kan? Dekat HQ. Masa tu kita orang tak ada. Kita orang kena attend event. Kita orang hantar wakil perempuan. So starting from there sebenarnya dah ada few things yang okay, kita nampak this is ada error lah. Which is dah start tak dengar cakap. Bila ada exposure, you dah dapat dia sikit nak belah. Dia tak faham. Macam aku cakap, okay, kita kena hold our ground. Sebab maybe hari ni aku naik sebab aku first masa tu bawa the first audience yang banyak, kira 60 tu, kira ramai lah. 60 viewers tu masa tu. Zaman tu 60 dah power lah. Kira ramai lah. Dah kira kau ni wah god kan. dah kira kau siapa sah. And then budak-budak, bila kita ada that kind of strength, kita ada dominant tu, aku try to guide orang, you listen here. Okay, this is my plan. Make sense or not? Kita okay, make sense. Agree? Dia agree untuk kita collab as a brotherhood lah. Masa tu kita bai'ah lah. And then kita dah ada policy which is whoever yang dapat sponsorship, let's say graphic card or whatever, kita kena bagi graphic card tu kat orang yang tak ada. So that it acts like a brotherhood lah. Macam sama-sama naik. Okay. Setiap PC, semua orang punya setup PC, ada yang B40, ada F40, ada T20 kan. Adalah B40 lah. I know. You always mention ni dekat dalam comment stream kan. Tak boleh tunjuk muka sebab dia tak ada webcam. Aku ingat you masa tu. B40 lah, okay. If whoever dapat sponsor, kalau you betul-betul nak just inform us. Kita tak ni, kita just cakap kita kena tolong lah. Kita nak sama-sama naik. Sebab bila ada capability baru kita boleh jual semua orang. Kau tak bila bulat tu nak dapat duit. Bila dia naik, bila dia nak upgrade, kan? So dia kena resource lah. So satu mamat ni violate polisi. Dia violate polisi, kita orang try to retaliate lah. Kita orang minta rival tu punya corporate, punya brand hantar kita orang sponsorship. Mula-mula kita kita ambil satu sebab kita agree untuk ambil satu produk, nak movement satu je. Tapi budak tu dah violate, dia ambil seorang, dia sapu semua. Lepas tu buat tak tahu. Kita orang approach lah rival brand tu. Dia bagi 3. Masa tu kursi gaming. Masa ni memang shout out yang approach. Garena tadi. Dia approach. Somehow dia boleh dapat 3. So brand tu baru nak naik kat Malaysia. Dapat 3 kursi lah. 3 kursi yang aku bukan top end, mid tier lah. Kita dapat budak tu kita tak nak halau, kita nak bagi dia pengajaran. So kita ambil,
And then dia macam salty lah. Dia salty for no reason. Dia salty aku macam salty lah. Tapi kita macam ni tak payah cakap apa slow. Sebab dia pun we understand lah sebab dia culture shock. Some people dia dapat tu this is my effort. Dia assume ni effort. Some people dia tak realise bila kita berbentuk sesuatu tu tanpa orang kata proper mekanisme yang profesional. Contoh kita tak buat apa, kita ni bla bla, kita just handle okay. Kita just bagi macam angin. Nampak efek dia? Aku rasa aku handsome. Padahal kita tengok angin daripada jauh. So some people are like that. Dia rasa aku buat ni, aku everything dia everything is me, for me, it's my effort, my bla bla bla. Lepas tu korang kick dia ke? Tak kick. Dia bawa diri. Masa sing bila macam tu dia dah jadi pecah. Macam ni That's the start of the perpecahan lah. perpecahan lah. Tapi still ini adalah aku punya fall simply because of myself lah. To like macam aku cakap lah, pengurusan bisnes. Aku tak fokus satu. Di Haun pun akan share kat aku lah. You boleh buat apa, cuma you tak fokus. Dia understand lah. Even though kalau aku buat error ke, ada buat kesalahan ke apa-apa kan. Dekat situ aku banyak kesilapan aku buat. Daripada stream house tu dah tak mampu nak handle, aku downgrade pergi Cyberjaya. Cyberjaya tu tinggal 3 bilik lah. House studio size punya. Cyberjaya kat mana? Plaza, Garden Plaza. Garden Plaza. Okay. Kau internet tu masuk dah terus Garden Plaza kan, kat tepi tu. So from Garden Plaza dah downgrade. Downgrade tu kita sebab individu lain, personality lain atau talent lain, dia dapat satu payment memang 100% orangnya. Aku pecah beberapa orang. So bila aku pecah beberapa orang contoh aku rekrut sebab aku ni macam Soviet Bomber. Soviet Bomber kau bayang okay. Kita PewDiePie dengan Soviet Bomber team yang sama gitu. Di contoh team yang sama. And then PewDiePie kira dulu ni dapat payment. PewDiePie of course lah dapat seorang. Dia seorang ni Soviet Bomber pecah apa? 5 right. So macam tu similar lah. So aku tak dapat nak sustain. Kat situ aku mula dapat simpati daripada viewers lah. Donate duit makan. Kadang duit makan tak ada 3 hari tak makan 3 hari tak makan. And then elektrik putus berapa jam. Sidai mamak tu. Macam mana nak live stream lah. Masa tu aku pause semua orang pinjam duit dulu kan. Tak, we have no option. Aku tak minta mak aku kan. Aku actually try nak membuktikan kat my parents lah. Yang kita tadi dah sikit dia macam parents tu pun Timosu je ni nampak sangat dasar dah lah dia punya business kita tak tahu dia punya what kind of business dia doing kan. I nak slow you doing what are you doing kan. You macam apa yang our parents nampak kau makan duit aku mazir habis boreh so aku try to naik simpati daripada viewers. Alhamdulillah aku ada viewers yang very loyal, supportive and understanding. And ada also bila you dah naik, you akan ada haters. So from there is a conflict. Bila kita pinjam duit member apa semua kan, so ada orang yang tak perhati ke apa kan, dia akan try to batopi the situation, membuatkan kita like a scam lah. But I understand the way aku pinjam tu pun delay tu apa semua. Of course minta senang nak minta balik tak dapat kan. Benda tu somehow it affects on the business lah, on the name. So after that aku dah lama start usut tu buat senyap. Aku try to lelo sekejap tapi tak dapat sustain lah. And then a few streamer daripada gaming house tu pun bawa diri lah, tak boleh macam ni kan, kita tak apa duit sewa kadang shout out kat semua sebab dia ada cover aku 1 bulan. Sebulan. Yes semua. Dia ada cover aku sebulan lah. Sebulan lepas aku buat senyap. Bukan senyap. Selama ni aku fine rumah tu tak minta kan. Macam aku rasa semua orang faham kan. So and then banyak situasi yang tak makan bila tak bayar. Pak putus hati. Tidur dalam kegelapan. Makan kadang ada satu hari tu siapa punya rezeki lah
Kadang ada kita punya viewers masak, bawa makan. Macam tu sekali. Tanya tu. Aku asyik pa orang lah. Macam, datang mah. Asyik belanja makan tu. So, ada satu tahap tu, satu nasi goreng tu pecah 3 kan. Pecah 3. Itu dah tahap memang dah tak boleh buat duit sangat lah. Masa tu even ada mudah sponsor, Boost pun ada sponsor. Tapi kontrak Boost Boost masa tu before Elizabeth Tan. Dia baru naik kan. Tapi ni shout out dekat Aiman TTC lah, sebab dia yang bawa all this. Dia yang deal lah. Profile dia dapatkan all the deals lah. So from there banyak yang dia buat. Aku mau to recruit atau buat exposure atau cross platform atau cross collab. Even YouTuber Hans Eralvegi. Nah, Hans Eralvegi. Tu budak YouTuber, dia buat apa product review lah. Review, and then I think that's about it lah. Tu je lah. So it slowly fades away ke? Fades away slow. Dia ada masuk fasa aku depression. Fasa depression tu bila kau tak boleh sustain, aku rasa macam dia mixed feeling. Sebab before this aku buat macam-macam, NGO, everything, semua tak jadi guys. So aku nak buat apa ni? Nak kata bila orang kata muhasabah diri, bila muhasabah, aku tak diri aku kesian, aku menangis tak diri aku. Sedih kan. Dia sedih. Sekejap koyak kan. Kita tengok diri kita tau. Orang cakap, pemalas. Sedih kan. Dia cakap aku malas, atau you tak try hard enough. Bila kita tak balik kan, apa aku sampai tak makan. Aku sampai shit But people from the outside, diorang assume kau macam I understand people will talk shit. People can say whatever things that they want to say lah. Kita tak boleh tutup mulut lah. So tapi bila kita muhasabah balik kan, aku try to cari mana silap aku kan. I nampak silap I, tapi bila cakap aku malas tu, itu lightning struck lah. Dia macam aku cakap diri aku tak makan, cari orang, penat, keluh gila. Sedih lah. Aku cakap diri aku cakap kesian. Aku cakap diri aku kesian. Then to starting from there, aku repress. And then one of my followers lah, shout out to Mod Engo is one of my sponsor lah. Dia PC aku daripada nama dia ke nama company? Morengo? Company Mod Engo. More and Go. Mod MOD and Go. Dia PC model. Okay. So PC model lah. Ni transition lah. Keluar daripada sedih ni. Yang mid spec aku tu, aku punya mid spec tu, macam mana aku boleh dapat PC panggil apa, PC termetik yang pakai air tu. Water coolant. Aku dapat tu lah. Aku dapat the whole PC, the whole setup. So aku punya arrangement is, masa tu aku nak sustain, aku terpaksa jual PC lama aku. And aku terpaksa pakai PC sponsorship. Aku cakap dia, okay, aku buat deal dengan dia. And then PC aku daripada upgrade tu jadi high end. So orang tanya macam mana kau boleh? Tak, kau kena pandai outsource. Kau pandai outsource. Kita tak kaya. Bila kau tak ada kaya, kau kena cari funder. Bila kau cari funder, sama ada investment, kau kena ada ROI lah. Macam mana kau nak deal benda tu lah. Supaya bagi win kat diorang pula. Dia depends pada nature of the agreement between kau dengan the other parties tu. Okay, you ada duit, and then nak apa duit aku? Okay, dengan duit kau, aku lihat dia tu lah. So from there, aku guna PC diorang, shout out kat diorang kak. Back to macam mana aku beli fall tu, simply because of orang nampak perasan lama aku tak live. Aku pun perasan juga. Lama tak live, yang kontak lah. Kau okey tak? Tak okey. Bila aku sepah sebab semua dah belah lah. Bila aku sepah, saya tak terurus. Cakap, ikut aku balik Kelantan. Oh yeah, I remember that time. Suddenly keluar noti and live from Kelantan. And I was like, kau buat apa dong kat Kelantan? So sebab kat Kelantan tu dia bagi, okay, you stay this place. Mamat tu dia buka, dia ada apa lah,
But this is one of your viewer. Yes. Dia offer kat kau. Damn boy. Dia ada homestay. Company homestay. Dia ada ladang kelulut. So aku duduk one of dia punya homestay lah for free. Kau stream lah dari rumah ni. Stream lah rumah. Kau stream kat sini. You try do something lah. You try buat untuk market Kelantan or whatsoever lah. Dia bagi peluang lah. Dia bagi, I betul-betul bersyukur lah sebab I ada banyak viewers yang very supportive. Ada some viewers, shout out to Arif Kun. Arif Kun dia ada fund aku sebulan. Untuk makan apa semua. Makan dengan bayar sewa. Dia bayar betul, cakap aku tak boleh nak bayar. Tak apa, jangan fikir. I think that's kind of reflect on how kau punya presence tu bagi impact dekat dorang sampai kan dorang willing to help you. Kalau kau tak bagi impact, macam I don't give a shit about WDP, tapi sebab kau bagi dorang impact macam okay, I trust you, I want to see you like how you used to be. Macam berjaya bila wacai kau successful lah. Dia ada banyak technically banyak orang sebenarnya tolong aku, cuma atas kekangan beberapa faktor dia somehow dia anggap boleh lah dia anggap sebagai dikhianati lah. I think that is on my end lah. So to faulty daripada aku lah, dari pihak aku. So from there I think daripada Kelantan tu dah tak boleh gua, memang lah itu dah lazat-lazat lah dah memang, and then aku dah tak ada banyak resource dah aku dah hujung-hujung lah, dah walk out lah, aku dah mentally depleted untuk stream, dah depleted, dah tired lah, mentally tired lah, exhausted gila, macam dah apa, suicidal. And then starting from there aku pergi mak aku suruh pergi dekat check secretary lah, pergi hospital dekat apa, Mentari tu depression punya department lah. Okay. So aku memang diagnose as severe depression lah. And then from there aku ambil ubat apa semua, aku try to now aku quit, and I think I have to accept the fate, the fact that aku kena kerja dengan orang untuk dapatkan professional punya skills. So maksudnya at this point kau dah accept the fact yang kau kena let go of that dreams of becoming jangan let go dream belum let go okay. Saya ada wawasan. You said meme Abi. Saya ada wawasan. So aku kita sini kita orang muda. I think sebab aku punya mindset, contoh kalau let's say aku kerja sebagai orang biasa, pergi balik macam zombie fight. 9 to 5. Pergi balik macam kita ada skill, kita ada macam I know macam ni, kau boleh jalan tapi orang kata kau okay juga, kau tak payah terbang, kau duduk wheelchair lah. Atau kau Superman, kau tak terbang jadi orang biasa boleh tak? Aku Superman bro. Faham tak? Kau ada capability, kau ada ni. Itulah benda yang menghalang kau daripada get into 9 to 5. Maksud kau? Itu salah satu faktor. Bukan menghalang Kita ada option. Mindset kita merasakan that is optional. Kita pilih untuk kerja 9 to 5 atau you pilih untuk do something else. Kita ada energy. Aku muda lagi. Aku ada skill set. Aku boleh excel kat sini, tapi that's not what I want. Itu bukan apa yang aku nak. Tapi at the same time aku lelaki lah, contoh belajar tak habis. Belajar tak habis tu semua itu berapa. Waktu Unicell tu kau tak grad lah? Maksud tahu tak? Boleh cakap ni? Tak, dia tahu. Tak lagi balik kena tiaw ni. Tak. Aku yang ni kau lah ni just discuss between kita je lah. Okay, so macam ada dua. Aku pergi dekat KLMU dengan Unicell. Aku ingat yang Unicell lah. Dua tak habis. Tapi yang habis tu dekat ni Felda punya college. Tu habis. Tu habis. Itu habis sebab course dia tak lama. Dia sijil kan. Dia tak lama, and then I tend to benda tu kacang. Dia just stop publishing artist. So I think benda tu tak se-complex. Bukan tak se-complex, dia tak
drag macam Dia tak require as big commitment as doing proper university lah. macam kalau korang kenapa habis belajar tu untuk zaman sekarang, dia bukan sebab orang recruit kau because of your skill. Orang recruit kau because of you berjaya untuk ikut timeline belajar. Kan? Maknanya you boleh ikut You prove that kau discipline enough untuk habis belajar dalam masa 3 tahun tu untuk do what you have to do, and then dapat ada orang ambil you because of you selamat. Betul? Selamat and habis belajar. Bukan sebab you belajar apa. Tak. Yeah, I know. I agree on that. So macam benda tu aku lacking lah. Aku tak sabar satu. Tak sabar and aku hilang fokus. Aku at the same time untuk viewers, aku ada ADHD. So Diagnose gak? Diagnose. Doktor cakap memang ada ADHD lah. Ada surat Tapi kalau kau tanya aku, observation aku daripada kecil dengan Adan ni, kalau kat kampung kan, Muhammad ni tadi duduk diam tu. Dia tengah duduk dalam kan, dia macam jom pergi rumah sebelah. Pergi rumah sebelah. Jom pergi sini. Muhammad ni duduk diam boleh. So kalau kau tanya aku agree lah benda. Dia memang aku ada dokumen lah. ADHD tu masa aku diagnose. Aku technically aku tahu aku ada ADHD tapi tak ada dokumen. Bukan diagnose secara profesional lah. So bila aku pergi depression tu pun semua, aku isi form pun semua, doktor mention yes you ada ADHD lah. Okay macam okay. So bila ADHD tu itu menjadi salah satu challenge for my parents jugalah, sebab they do not know what the hell is that. So kita ada diagnose, the way they handle us pun I tak cakap salah, they do not know. But then kalau I diberi peluang untuk putar masa, I tahu I ada ADHD lah. I'm gonna use that card. Bukan use that card. You pergi refer mana professional. Do something about this. Before it's too late. Do something about this kan. So tapi waktu tu our parents dah try apa yang orang punya best lah. Their generation tak ada awareness sangat pasal benda ni. So they do their part. They do it very best. They do their very best. And then we as anak, itu journey kita. So sekarang ni baru saya ada kesedaran. Nak menyesal pun dah tak boleh. Tak, mungkin one day sama belajar balik kan. Bila dah tua different. Kita belajar, kita dah fokus kan. Kita tak tahu ADHD tu. Who knows? Right. So moving on from that, bila kau dah decide untuk put an end to your streaming career, yang at least for that part lah, moving forward tu, and then kau struggling with your mental health and thing. So apa lagi yang kau buat sehingga ke hari ni? Hari ni saya bekerja sebagai customer service untuk company kereta elektrik MG. Okay. So customer service lah for now. Aku banyak lepas aku kerja tu, kau kena tahu viewers kena tahu, aku tak pernah bekerja langsung since kau sekolah. Since aku after sekolah sampai aku habis fall gitu, never work with any corporate at all. In the span of more than 10 years. Tak pernah kerja langsung. After aku habis main dah habis collapse tu, aku kena terima hakikat yang mungkin lah saya sebenarnya adalah orang biasa. Mungkin lah, tapi I rasa tak ada. Maybe Tuhan nak suruh I belajar, atau that is the thing. Maybe you need to take that route first, then we shall see how lah. Mana flow tu bawa. Sebab at the end pun aku lacking benda tu. Untuk dengar terima arahan orang, untuk kerja sabar. So from there aku start. The only profession yang aku boleh carry up dengan aku punya skill set adalah customer service lah. So customer service aku kerja dengan TM. So aku banyak jumping job. Mira cakap aku ada dengan genting juga once. Genting cruise. Genting cruise kan. Genting cruise. Tapi setiap company aku kerja tu different skill. So my mindset, aku still fikir macam aku nak kerja ni tapi kena ada timeline. Aku tak nak kerja, aku mati-mati sampai sekarang aku tak nak kerja 9 to 5. But I have to. Don't worry, kita orang bersama. We agree on you. Kita orang, kau jangan risau, no judgement here. Look at us where we are right now.
I have to, and then for the sake of my parents, myself and my cinta hati lah. So dia ada banyak sacrifice dia. Cik ni adalah seorang yang berkerjaya tau. Untuk pengetahuan viewers, aku dah bertunang. So dia ada banyak sacrifice yang dia buat terhadap aku, yang membuatkan aku untuk kena bagi committed dekat apa yang kita buat. Walaupun mencari duit ke dalam kerja, dalam keadaan kita bekerja dengan orang atau makan gaji, I kena adapt benda tu lah. That kind of lifestyle I kena adapt tu. Maybe kita orang pun ada plan after kahwin tu apa semua, tak lama kerja orang, kita akan kerja sendiri lah. That was my plan lah, sebab kita masih muda yang kita masih muda je. So maybe previously kau buat benda ni mostly alone, so that maybe after korang dah together ni, if you guys start to venture new thing pun, at least you guys have together. Sebab dia ada degree. Tapi kau ada wawasan. Tak. Itu ada kesinambungan dia. Wawasan dengan degree. Wawasan baru ada 7. Okay. So, right. For your information, untuk next episode kita akan bersama dengan Cinta Hati Adan ni lah. Untuk episode seterusnya kita akan dengar cerita dia dengan lebih lanjut. Tapi for now, Adan actually we're reaching 2 hours untuk our podcast punya recording ni. So let's progress. Okay. Aku nak tanya juga. Okay, agree tak agree dengan audience, dengan siapa-siapa yang dengar ni, I would say that kau adalah salah seorang yang start video game streaming punya industri, punya scene dekat Malaysia ni, one of the earliest people. And then somehow bila kau collapse tu just right before COVID, and we all know what happened during COVID. Kita semua tahu waktu tu betul lah. Aku ingat lagi, aku tengok Solos punya MLBB punya streaming 100k viewers dekat Facebook. Gila bhai. Tahu. Benda tu bagi aku macam tak masuk akal tu, untuk orang Malaysia stream game boleh dapat 100,000 viewers, and benda tu happen because of COVID. Betul. Okay, so aku nak tanya kat kau, do you have any that kind of regrets yang kau tak, somehow you weren't in that era waktu kau stream? Yes and no. Aku bangga sebab Malaysia at least ada have that market, dah achieve, and think itu memang bukan kebetulan, dia memang adalah era dia lah. I think maybe I terlalu awal ke apa ke, itu I think kita put aside lah. I tak ada regret. So I know kalau I nak, I datang late. I tak ada regret. I tak ada ni, I just need to make peace with myself. Let's say you have done your best lah. You have done your best regardless apa benda kesan dalam jangka masa yang sepanjang yang kita buat benda tu, ada kesalahan ke apa ke, itu adalah kesalahan diri sendiri lah. And I think itu adalah menjadi satu input, satu data untuk kita improve lah, gunakan di masa akan datang lah. So I think I tak regret, sebab at the end of the day itu adalah jalan yang pilih. So you have to make peace with within ourselves lah. So I fight my own demon lah. So itu kadang-kadang lirik lagu BMTH. itu jadi satu faktor lah. Sebab because kenapa kita depression is because of ada banyak faktor. Dia daripada awal, daripada kita kecil, benda tu berkumpul, and then we try to sort things out. Sebab everything kita start with a pure science. Kita start dengan hati yang memang kita nak baik buruk tu. I think bila you tak ada pilihan atau tiada pilihan lain, dia by any means necessary, some people akan tend to, aku akan dapatkan juga apa yang aku nak, tak kisah apa jua cara sekalipun. So aku maybe in to some extent maybe aku ada ambil jalan tu. Itu yang kadang-kadang tak dapat berkat. Bila tak ada berkat, you tak dapat rahmat lah. Bila tak dapat rahmat, itu yang membuatkan everything yang kita buat collapse. Atau mungkin Tuhan nak tunjuk tanda Tuhan sayang lah. Macam tu lah. So I think aku tak regret apa-apa lah. Cuma aku bangga, and at the same time I know what I want. And then kalau aku nak come back pun macam tu lah. Tapi kali ni dengan lebih strong lah. So ada Learn from all your so ada ni. Nampak aku. Pengetahuan semua, saya masih single tiba. Alright, so glad to hear that. Maksudnya kau memang
kau dah look back, kau dah muhasabah, and this is everything yang kau belajar lah daripada kau punya career on that time. So aku nak tanya juga in general, opinion kau tentang current streaming punya scene dekat Malaysia ni, and kau rasa boleh pergi jauh lagi ke tak? Dia boleh pergi jauh, tetapi dia kena ada satu community yang whole. Dia, I think nak panggil dia sebagai talent agency lah. Kalau kita boleh ambil nama talent agency atau ambil konsep talent agency, dia kan ada satu something yang whole dia orang from corporate to dengan community, so that tak ada yang lowball. Sebab bila ada budak baru nak naik ke, dia ambil harga murah ke, atau corporate akan tend to nak tengok pada costing lah. Kan, sebab tu kalau let's say apa aku bayar, aku bayar artis kalau duit banyak. Kan, betul. Jadi kat Elizabeth Tan. We won't further comment on that. Atau kalau kau ada duit pun kan, buat apa aku nak lembu kat banyak kau bila aku boleh hire artis, contoh. Make sense, right? So at least even within the community, I think sekarang ni dia dah jadi satu benda yang I think relevant lah, besar. And I think masing-masing pun dah ada agensi masing-masing. So sebab bila industri tu dah grow, dia ada for sure dia akan satu kumpulan ni, dia akan manage benda tu. So I think for now gaming on a good direction. Future we don't know. Kau still main game? Tak. Kau dah tak main langsung? Ada, aku cut off terus. Bila kau cut off tu memang even game pun kau dah tak sentuh dah? Kadang-kadang recently aku baru main balik Dota tu. Dia dalam banyak game kenapa nak main Dota balik? Tak, aku dia resonate dengan aku. Dota CSGO, that's it. Aku game macam Dota mesti satu jenis, satu Dota. Kalau macam FPS, CSGO, CSGO. Let me introduce you. kalau ada masa kau try Deadlock. Game baru Valve daripada Ice Rock kat yang develop. Dia macam mana tu? Dia gabung FPS dengan MOBA. How? Dia kan ada lane, ada creep, tapi kau main as a FPS. Dia macam the closest I can give ni Smite. Bukan Smite, Storm something. Ni Heroes of the Storm. Bukan. Heroes of the Storm mesti MOBA. Ni kau bayangkan kau main CS, tapi ada creep, ada lane, ada tower. Ada. Balik nanti kau try research that. If you want to play, I'll give you my invitation. Dia invite only sekarang. Berapa beli game? Tak beli. Dia invite only. Dia PC? Alpha lagi. PC. Ya, PC tak ada loh. Can I bring him back to gitu lah. No more gaming. Tak ada, aku tak PC. Tak ada PC. Let me know if you want to play. To viewers juga, kalau siapa-siapa nak main Deadlock kat kita orang, biar rajin-rajin. Alright, so what is your plan for the future? Anything that you can share with the audience? Perancangan masa depan. Perancangan masa depan aku aku try to kahwin, and then kahwin few years, 2 years ish macam tu. Teruskan bekerja lagi jadi kuli 9 to 5 top G. then kalau aku try to convert, sebab I know what I want. I still deep down aku rasa there is something yang masih membara. So I need to settle with my depression dulu, kahwin tenang, maybe ada anak kurang sikit. So kalau ada rezeki tu, maybe TikTok kita fokus ikut trend So I think Facebook and TikTok I still prefer Facebook, sebab Facebook mak aku pun main ni. So maksudnya dekat sini kau still ada rasa nak buat content lah? Ada rasa lagi. So we can expect something for you in 1 or 2 years in the future? Yes, I expect for their expectation lah. InsyaAllah ada sikit ada. Aku memang still ada cita-cita lah. So adakah if there are mungkin lah bila diorang tengok podcast ni, macam diorang rasa you are one of the orang kata OG in the scene, and they reach out to you in the nearest time ni, maybe to get some consultation ke, maybe to put you in front of the screen, will you be up to it ke, ataupun kau still with that timeline? Aku rasa aku boleh, maybe akan forward bagi nama lain lah, nama orang lain lah. Aku rasa I'm not the right person. Yes, aku boleh motivate apa semua, but for now I think at this time I'm not the right person. I think kalau tanya apa ada orang cakap kat aku kan, aku akan forward nama orang lain lah. So dia pergi orang, sebab orang tu dah berjaya. Pergi orang lain berjaya, saya gagal.
Tapi apa saya cuma kita boleh bagi input lah. Aku boleh bagi input. Okay, don't do this, don't do that. So Based on your experience. based on my experience lah. Because if you do this, you'll be like me lah. So better reach out to this person. Aku akan bagi particular lah. In particular order. Macam tu lah. So kalau you nak do this, go to this person. Do that, go to that person. But I think kalau tanya aku boleh. Sebab aku bukan dalam kedudukan yang boleh bagi nasihat yang proper pun. Dia kita boleh bagi kita punya wisdom. Certain things yang kita share. Okay, pengalaman aku, cerita benda buruk so do not do this. Kalau you nak pergi jauh, you duduk dengan orang yang ada disiplin. Itu sajalah. So can people reach out to you on Facebook ke? Kan? Boleh. Boleh. So I'll be sharing your links, all the links to Adan punya social media dekat description. So if you are interested to, get more stories out of him, Minta you maaf can reach out to him. Bukan ada yang dah lama macam alamak Adan. Alright, so sampai di sini sajalah untuk podcast. Mungkin ada any last word, any shout out you want to say before we close our session? Okay, hari ni nak betulkan yang main betting Oh yeah. Correct. Okay, jap. Pak An, insert clip dari my podcast before ni. Kau tahu tak? One of dia punya friend, dia punya Dota Circle, made so much money from skin betting. He literally bought a house from that betting money. Okay, Mamat tu dia yang aku cakap kan. Nama dia Bip Nama dia dia bet. Masa tu game siapa lawan siapa lah. Tapi dia bet dah Dragon Hook lah. Claw, Patch 1. Dragon Claw Hook. Berapa banyak masa tu. Dia lepas habis tournament tu, dia I think collect within the whole tournament tu, the whole liga tu. Daripada awal sampai habis, dia bet, dia kumpul, and then dia cuci. I think about 16k. RM. Ada 60k or 20k ish lah. Judi saja tau. Judi tu dia renovate rumah. Dia beli rumah, dia renovate rumah. Dia set up new PC high end, another set up of PC high end, and then gaming kursi paling mahal masa tu. I think bukan Secret Lab. Back then TT Racing ke yang bukan Secret Lab. Bukan Secret Lab. Siapa dia tu? Ada yang waktu tu famous Racing ke? Racing, something racing apa? Shit lupa lah. So, ada kursi tu lah. So dia beli kursi tu lah. And then dia belanja makan mak dia semua. Tak dia aram lah. Dia aram. But okay, we want to make it clear. Back then it was super easy to do this. Sebab waktu tu Valve tak ada restriction on cooldown. Third party punya skin trading. Sebab sekarang ni Valve dah ban sebab dia tahu benda ni berleluasa. So korang dah tak boleh nak access skin punya, nak pindah-pindah account tu dah susah. Very hard. So back then je yang Munir ni berjaya dapat 16,000. Itu yang true story, okay? Itu aku kenal. Ada banyak back story yang dapat 50k. Itu memang judi tegar. Sebab ada orang libat dalam gaming ni solely for that particular reason saja. Macam Munir ni at least main game tau. Dia main game sekali tau. Ni yang dia tak. Aku tak tahu, aku tak main lah. Main tu sampah dia main. Tapi macam ni lah. Dia punya account dia kalau hilang menangis tu. Dia ya nama dia tu sampai pergi London tu. So tapi even though kalau kita kau sendiri, don't worry, dah tak boleh buat dah sekarang. Kalau buat sekarang kena pakai duit betul dengan cryptocurrency. So jangan buat PSA. Dosa. Tak berkat. Bagi mak pak makan apa. Alright, sampai di sini saja podcast Lusin untuk episod kali ini. Thank you Adan ataupun Rashdan kerana sudi datang dan berkongsi tentang cerita beliau. So diharapkan korang yang menonton ni dapatlah sedikit sebanyak orang kata pedoman ke any kind of inspiration moving forward, insyaAllah. So kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya khas di CTC FM. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe dan tinggalkan komen anda jika anda nak bagi kata-kata kepada Adan sendiri. Alright, see you next time. Bye. Thank you for having me.